Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kita menguruskan pengurusan sistem kewangan yang berkesan, pemantauan berkenaan jumlah perbelanjaan adalah amat penting. Pada tahun ini, Unit Kewangan JKDM Keluang telah memperkenalkan satu sistem yang dikenali sebagai JKDM Keluang Finance Monitoring System, iaitu FMS. FMS adalah satu sistem yang direka khas untuk membantu dalam pemantauan khusus berkenaan kod objek dan juga bagi peruntukan. Dalam paparan utama FMS, ia terbagi kepada dua bahagian, iaitu pemantauan perbelanjaan dan juga pemantauan perolehan. Dalam pemantauan perbelanjaan, segala maklumat berkenaan prestasi belanja boleh diperolehi dengan mudah dengan hanya melalui ilustrasi pada graf dan juga catapai. Sebagai contoh, untuk tahun 2021, bagi bulan Januari, kita sudah belanja sebanyak RM260,000 dengan belanja dengan peratus adalah 6.77%. Februari, bulan Mac, bulan April, bulan Mei, bulan Jun dan juga bulan Julai. Bagi memastikan prestasi KPI tercapai, indikator KPI bagi prestasi belanja juga dipaparkan. Contohnya untuk 2020 bagi suku tahun pertama, kita belanja sebanyak 34.6%. Kita punya color adalah color kuning lah kerana ia telah melebihi 25%. Untuk bulan Jun, bulan September dan juga bulan Disember, dikali hijau kerana prestasi telah tercapai lah, iaitu melebihi 95%. Begitu juga untuk tahun 2021, untuk suku tahun pertama kita dah belanja sebanyak 25.55% dan untuk suku tahun kedua kita dah belanja sebanyak 54.14%. Manakala untuk pemantauan perolehan diwujudkan adalah untuk memberikan maklumat dan informasi berkenaan jumlah perbelanjaan bagi setiap perolehan kerja. Sebagai contoh, untuk tahun 2021 ini pada bulan Januari, kerja berkenaan dengan segala kenderaan adalah sebanyak 1,200, pengawal dingin 8,500, pejabat keruang 8,100. Untuk bulan Januari, untuk bulan Februari, bulan Mac, bulan April, bulan Mei, bulan Jun dan Julai. Selain daripada kita dapat mengetahui jumlah perbelanjaan kita untuk setiap kerja, kita juga boleh mengetahui company syarikat-syarikat yang berurusan dengan pejabat kita. Untuk mengetahui pemantauan terperinci berkenaan dengan pemantauan perbelanjaan, ia boleh diakses melalui butang merah ini. Dalam bahagian paparan terperinci perbelanjaan, kita boleh dapati terdapat 4 subtopik yang kita boleh ketahui. Yang pertama adalah berkenaan dengan jadual perbelanjaan 2021 mengikut kod aktiviti, perbelanjaan pada tahun 2020, perbandingan 2020 dan juga 2021, prestasi belanja dan juga peratus belanja. Dalam jadual perbelanjaan mengikut kod aktiviti ini, maklumat berkenaan jumlah perbelanjaan dipaparkan melalui visual, jadual dan graf. Di samping itu, filter melalui kod objek juga diwujudkan. Sebagai contoh, untuk OS 11,000 pada bulan Januari, kita dah belanja sebanyak 161,000. Bulan Februari, bulan Mac, April, Mei, Jun dan juga Julai. Itu juga untuk OS 12,000, OS 13,000, 14,000, 23, 24, 25, 28, 29 dan juga 35. Selain daripada boleh mengetahui perbelanjaan untuk tahun ini, kita juga boleh melihat perbandingan dengan tahun lepas. Contohnya, untuk perbandingan bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac, bulan April. Selain daripada boleh melihat perbandingan dari segi jumlah pertukaran, jumlah perbelanjaan, kita juga boleh membuat saringan melalui OS. Contohnya, untuk bulan Jun, OS 11, OS 12, OS 13, OS 28, OS 29, OS 35 dan seterusnya lah. Selain itu, kita juga boleh mengetahui prestasi belanja mengikut bulan.
Bagi penampakan gambaran baki peruntukan yang lebih terperinci, jadual prestasi mengikut bulan beserta tata bar diwujudkan bagi membantu dalam memaparkan jumlah perbelanjaan dan baki peruntukan. Warna hijau adalah menunjukkan bahawa jumlah yang telah kita belanjakan. Warna hijau gelap ini adalah jumlah tanggungan, manakala warna peach ni adalah menunjukkan baki peruntukan kita. Sebagai contoh, untuk bulan Julai kita telah membelanjakan sebanyak 2.2 juta dengan tanggungan sebanyak 192,000 dan baki sebanyak 1.6 juta. Seperti juga yang sebelum ini, selain daripada kita boleh pantau melalui bulanan, kita juga boleh melihat melalui kod objek. Contohnya untuk bulan Julai, bagi kod objek 28, kita dah belanja sebanyak 228,000, tanggungan sebanyak 129,000 dan baki ada lagi 217,000. Itu juga dengan bawah 29, bawah 24, bawah 22 dan seterusnya. Manakala untuk peratus belanja, jadual peratus perbelanjaan diwujudkan khusus untuk melihat pencapaian prestasi perbelanjaan unit kewangan JKT Kuang melalui gabungan carta bar dan juga carta line. Dengan adanya carta bar dan peratus ini, kita dapat mengetahui prestasi semasa untuk setiap bulan. Sebagai contoh, untuk OS28 sehingga bulan Julai, kita dah berbelanja sebanyak 62.22%. Untuk OS29 sebanyak 51.54%. Untuk OS25 kita belum belanja lagi. Untuk OS11 58.42%. Untuk mengetahui paparan terperinci perolehan pula, kita boleh klik button home dan klik button hijau ni. Okey. Dalam bahagian paparan terperinci perolehan, maklumat berkenaan jumlah perbelanjaan setiap bulan mengikut jenis kerja dan juga jumlah perbelanjaan setiap bulan mengikut syarikat boleh diperolehi dengan mudah. Dengan adanya filter dan saringan ini, ianya boleh membantu untuk mendapatkan data dan maklumat berkenaan satu perolehan kerja dengan sangat mudah dan cepat. Sebagai contoh, untuk tahun 2021, untuk kuartal Keluang, kita dah belanja sebanyak 18,260 untuk bulan Mac, 16,300 untuk bulan April, 3,000 untuk bulan Mei, 700 untuk bulan Mei, bulan Jun dan juga 3,000 untuk bulan Julai. Kuartal Mersing, pejabat Keluang, pejabat Mersing, selenggara kenderaan. Dan jika kita ingin melihat data yang lebih terperinci berkenaan dengan jadual ini, kita boleh double klik di sini dan kita boleh melihatlah dekat sini. Bagi contoh, untuk penyelenggaraan Isuzu, kos dia adalah sebanyak RM828. Untuk Honda Stream, RM3,173. Selain daripada boleh mengetahui jumlah perbelanjaan, kita juga boleh mengetahui syarikat-syarikat yang terlibat. Contohnya seperti Perbaikan Quarters, syarikat yang terlibat adalah Hype Banner, Harmoni, MST Gerbang, Mulia, Mahmud Latif, juga Quarters Mersing, penyediaan makanan dan seterusnya lah. Okay. Untuk kembali ke paparan utama, kita boleh tekan button home. Penggunaan FMS di JKT Kuang ini telah banyak membantu pegawai kewangan dalam memantau perbelanjaan dan baki peruntukan. Ianya amat berkesan digunakan untuk perancangan peruntukan kewangan dan semasa ke semasa. Selain itu, FMS juga amat efisien untuk digunakan semasa pembentangan mesyuarat JPK kerana banyak maklumat dan data-data penting dapat dipersembahkan dengan waktu yang singkat. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.